أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Yang saya hormati Fadil YB kita Ustaz Hanif, seterusnya tuan-tuan, perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dapat lagi meneruskan kuliah kita tuan-tuan pada bulan ini. Dan pada pertemuan kita yang lalu kita berakhir dengan kisah Nabi Ismail alaihi salam. Jadi minggu ni, bulan ni kita masuk cerita Nabi Ishaq, yang merupakan antara kisah-kisah yang Allah Ta'ala cerita dalam Quran ni. Nabi Ismail, Nabi Ishaq ni cerita tak banyak lah, cerita sikit lah Allah Ta'ala kisahkan kepada kita dalam Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis Nabi SAW. Saya nak tutup kisah Nabi Ismail ni dengan membaca sebuah hadis Nabi SAW, yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر فقال من صاحب هذا القبر؟ فقالوا فلان. فقال ركعتان أحب إلى هذا من بقية دنياكم. حديث ini riwayat At-Tabarani bisanadin hasan, yaitu satu hari Nabi SAW, kata Abu Hurairah, lalu di satu kubur orang mati, tak lama baru mati. Lalu Nabi lalu tang kubur tersebut. Nabi tanya mereka, man sahibu hadzal qabr? Ni kubur siapa? Kata Nabi SAW. Faqalu, lalu para sahabat pun menjawab, fulan. Ni kubur, lepas sebutlah nama sahabat yang telah pun meninggal tersebut. Kemudian Nabi kata, raka'atani ahabbu ila hadha, sembahyang 2 rakaat yang kamu kerjakan, dalam setengah hadis sebut, yang kamu rasa tak ada nilai tara mana tu, lebih disukai oleh tuan kubur ini, min baqiyati dunyakum, daripada seluruh dunia kamu yang kamu duk kejar. Hadis ni tuan-tuan saja saya sebut ni kerana salah satu sifat Nabi Ismail alaihi salam ya Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam Al-Quran kepada kita ialah wa kana ya'muru ahlahu bisalah. Nabi Ismail dulu ni adalah satu orang Nabi yang bukan saja ambil berat tentang ibadat salat, tapi dia selalu memperingatkan kepada anak-anaknya, kepada ahli keluarganya tentang pentingnya ibadat salat. Itu salah satu ciri Nabi Ismail alaihi salam. Kita cerita dulu. Jadi Nabi kita pun tuan-tuan, Nabi kita ni keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Nabi selalu peringat kat para sahabat dengan macam-macam cara, macam-macam kaedah nak bagi para sahabat
yang kalau nak banding dengan kita lah tuan-tuan, para sahabat ni ahlul jihad, orang yang pergi berjihad dengan Nabi SAW. Kalaulah para sahabat hidup zaman kita pada hari ini dan melihat apa yang terjadi di bumi Palestin, sahabat-sahabat Nabi inilah orang yang pertama-tama akan, tak kira lah bagi tak bagi, suka tak suka, mereka akan pergi tolong sahabat-sahabat kita yang berada di Palestin. Walaupun para sahabat Nabi dulu ni ahlul jihad, ahli jihad, pahala ni tak habis makan lah, tapi Nabi kita SAW tetap menggalakkan mereka untuk semayang sunat. Semayang sunat ni jangan duk tinggal. Nabi lalu kok kubur, Nabi tengok kubur tu, Nabi nak tarik perhatian mereka, Nabi buat-buat tanya mereka, ni kubur siapa? Mereka pun abang lah, betul mereka tuan-tuan, abang. Lepas abang-abang kat Nabi, Nabi kata hampa tahu dah, kalaulah tuan kubur ni boleh mangkit lagi lah ni, setelah dia tengok alam kubur tu, nescaya 2 rakaat yang kadang-kadang kita buat tak nampak, nak tinggal ikut dan gitu ya. Yang tu kata Nabi SAW lebih disukai oleh dia daripada seluruh min baqiyati dunyakum, daripada seluruh harta dunia yang kamu duk kejang tu. Hak tu besarnya nilai salat, sampai Nabi kita kepada para sahabat yang pahala banyak dah ni, yang ahli jihad, ahli qiyamul lail, ahli puasa, mayang sunat, jangan abaikan. Nabi buat macam-macam nak bagi para sahabat rasa tak patut mereka nak tinggal semayang sunat hatta 2 rakaat sahaja pun. Okeylah, dengan hadis tu tuan-tuan kita tutup kisah Nabi Ismail alaihi salam yang kita cerita pada pertemuan kita yang lalu. Kita nak masuk kepada Nabi yang seterusnya, iaitu Nabi Ishaq, yang juga tak banyak Allah cerita kat kita dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala kisahkan kepada kita tuan-tuan dalam Al-Quran tentang Nabi Ishaq ni, yang pertamanya ialah kisah kelahiran baginda. Nabi Ibrahim alaihi salam, Allah bagi kepada dia 2 orang anak yang kita kenal, iaitu Nabi Ismail, kemudian yang keduanya Nabi Ishaq. Nah, mula-mula dia dapat ialah Nabi Ismail dulu melalui Hajar. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan anak yang kedua kepada Nabi Ibrahim, iaitu Nabi Ishaq. Kisah kelahiran Nabi Ishaq ni Allah cerita dah, itu kita baca dah. Saya ingat masa kita duduk tengah cerita tentang Nabi Ibrahim tu, saya ada masuk siap-siap dah satu kisah, iaitu kisah di mana malaikat, 3 orang malaikat datang ke rumah Nabi Ibrahim alaihi salam. Mereka mai tu dengan 2 tujuan. Tujuan yang pertama ialah nak sampaikan satu berita gembira kepada Nabi Ibrahim bahawa kaum Nabi Lut akan dimusnahkan, kerana mereka ni jahat sangat. Mereka ni kaum yang melampaui batas, dahlah derhaka kepada Allah, tak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka adalah satu kaum yang mengamalkan satu amalan yang sangat kotor dan jijik, iaitu homoseks. Nak main beritahu kata tak lama dah kami akan musnahkan kaum Nabi Lut alaihi salam. Itu satu berita gembira. Kemusnahan musuh-musuh Allah ni ialah suatu berita gembira kepada umat Islam. Konon dengar kalau kata Yahudi lah kena bom, kereta-kereta kebaya mereka berjaya dimusnahkan oleh tentera Brigade Al-Qassam, tu satu benda yang menggembirakan umat Islam. Yang keduanya ialah berita gembira yang nak disampaikan oleh malaikat kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, ialah dia akan dapat anak seorang lagi, iaitu melalui Sarah dia akan dapat Nabi Ishaq. Dan lepas Nabi Ishaq dapat pula Nabi Yaqub, cucu dia.
Tapi berita ni adalah berita yang pelik lah, perkara yang tak masuk akal. Nabi Ibrahim pun tak boleh terima sebenarnya berita gembira tersebut. Tambahan lagi Sarah tak boleh nak terima kisah tersebut, kerana pada ketika itu kedua-dua orang ni tuan-tuan telah terlalu tua. Orang kata apa? Menopause dah. Tiba-tiba tok kita, orang mahbah kata nak beranak minggu depan, tuan-tuan kan. Ya, jadi kita Allah itu cerita muhuk. Kita dah cerita dah kisah ni dulu, macam mana Sarah tak percaya. Sarah sampai tergelak. Sarah sehingga terketawa dia bila dengar berita tersebut. Dulu tuan-tuan kita baca cerita ni dalam surah Hud. Allah Ta'ala cerita tu saya baca kat tuan-tuan. Hari ni saya nak baca sikit ayat-ayat Quran tentang kisah tersebut dalam surah Al-Hijr. Di tempat lain Allah cerita yang sama, yang kita nak ambil pengajaran dari sudut yang lain berkenaan dengan peristiwa tersebut, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Surah apa tak ni? Surah Hijr ayat 51 tuan-tuan. Wa nabbihum 'an dhayfi Ibrahim idh dakhalu 'alayhi faqalu salama qala inna minkum wajilun qalu la tawjal inna nubashshiruka bighulamin 'alim qala abashshartumuni 'ala an massani al-kibaru fabima tubashshirun qalu basharnaka bilhaqqi fala takum minal qanitin qala wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa ad-dallun. Sadaqallahul azim. Takkan tu cukuplah saya baca cerita ni tuan-tuan. Allah kata dalam surah Hijr ni, dan ceritakanlah kepada mereka, sampaikanlah berita kepada mereka tentang tetamu Nabi Ibrahim alaihissalam, iaitu malaikat 3 orang hak mai rumah Nabi Ibrahim itulah. Mai Nabi Ibrahim pun masak anak lembu, sembelih lembu, jamu depa makan. Dia dengar kot depa tu orang, rupanya malaikat tak makan. Sehingga menimbulkan ketakutan kepada Nabi Ibrahim dan Sarah pada ketika itu. Sebab biasanya tetamu ni mai jauh depa tak kenal, mesti makan. Tahu-tahu tiba-tiba suruh makan, depa tak makan. Pelik Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Sarah. Idh dakhalu alaihi, iaitu ketika para malaikat tu masuk mengunjungi Nabi Ibrahim dan Sarah. Faqalu salama, sampai-sampai mereka bagi salam, seperti mana menjadi sunnah Nabi kita, bahkan para Nabi alaihimussalatu wassalam. Qala, Nabi Ibrahim kata, inna minkum wajilun, kami sebenarnya rasa takut kepada kamu. Pasal apa? Pasal pelik ni keadaan kamu ni. Qalu, lalu para malaikat itu berkata, la taujal, jangan duk takut. Inna nubashshiruka bighulamin alim, kami nak sampaikan berita gembira kepada kamu wahai Ibrahim, bahawa Allah dah perkenan dah doa kamu. Allah akan anugerahkan kepada engkau wahai Ibrahim dan juga Sarah, kamu akan dapat anak yang alim, yang sangat alim, sangat mengetahui, sangat berilmu orangnya, iaitu Nabi Ishaq. Qala, lalu Nabi Ibrahim kata, adakah kamu akan memberikan berita gembira kepada aku bahawa aku ni dah tua? Nak bagi berita gembira kata dia dapat anak ni, padahal aku tua dah, bini aku pun tua juga, macam mana nak dapat anak? Fabima tubashirun. Jadi Nabi Ibrahim ni seolah-olah pada ketika itu kata-kata dia tu dia tak percaya, dia tak boleh terima, sebab macam seolah-olah dia dah pun putus asa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia duk minta sampai satu peringkat, kalau dapat minta munasabah dah
Dia tak boleh terima dah. Kata dia boleh, sebab kebiasaan manusia ni daripada dulu sampai lah, bila sampai satu peringkat umur, tak boleh beranak. Dia tak layak dah untuk nak dapat anak ni kan. Lalu malaikat tegur Nabi Ibrahim alaihissalam pada ketika itu. Kata para malaikat, basyarnaka bil haqq. Hak kami nak bagi berita gembira ni benar betul. Benar-benar bil haqq. Fala takum minal qanitin. Janganlah kamu menjadi orang yang al-qanitin, ni mana orang yang berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tak boleh macam tu. Ini pengajaran untuk kita lah sebenarnya. Kita bila doa apa pun, kita kena yakin Allah akan bagi kat kita. Kadang-kadang kita minta satu benda kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab apa kita minta tuan-tuan? Sebab kita rasa benda tu baik kepada kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala ni sangat merahmati kita, nak bagi kat kita hak baik. Dia tahu dia bagi hak tu tak berapa baik, ada lagi yang lebih baik pada tu. Allah sengaja tak bagi kepada kita. Ada ketikanya macam tu dalam doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pentingnya kita kena terus berdoa. Jangan putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala, lalu kata Nabi Ibrahim, wa man yaqnatu min rahmati rabbih, sesiapa yang putus asa daripada rahmat Tuhannya ni, hanyalah orang-orang yang sesat sahaja. Aku tak putus asa, cuma benda pelik ni dia takjublah juga, dia rasa heranlah juga. Benda yang tiba-tiba tak masuk akal, tiba-tiba bakal terjadi kepada Nabi Ibrahim AS. Jadi apa pengajaran tuan-tuan daripada surah Al-Hijr ni? Daripada cerita yang sama, kisah yang terjadi kepada Nabi Ibrahim dan Sarah, ialah kita doa ni satu perkara yang kita kena lazimi dalam kehidupan kita. Kena tiap-tiap hari minta. Jangan berhenti-berhenti. Hafallah doa sebanyak-banyaknya tuan-tuan, supaya kita tak jadi orang yang jenis putus asa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu Nabi kita ajak doa ni tuan-tuan macam-macam. Kita yang tak hafal, kita yang malas nak menghafaz doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita ni doa hak kita perlu pun kita tak mau nak hafal. Doa hajat kan, nak minta hajat. Hajat banyak, tapi nak hafal doa solat hajat pun tak mau. Bila nak ada hajat, panggil orang mai langsung. Niri tak mau buat. Dia kata, kena panggil orang lagi baik. Tak, Nabi ajak kita supaya buat niri lah. Nabi SAW kata, barang siapa yang ada apa-apa hajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun kepada mana-mana anak Adam, atau ila ahadin min bani Adam, falyatawadda, pi ambil sembahyang. Nabi kata, wal yuhsin alwudu, masa ambil sembahyang tu ambil sembahyang elok-elok. Lepas tu falyusalli rak'atain, sembahyanglah 2 rakaat. Lepas tu Nabi kata angkat tangan baca doa, la ilaha illallahul halimul karim, subhanallahi rabbil arshil azim, alhamdulillahi rabbil alamin. Sampailah habis doa kan. Kita kena carilah supaya kita ni menjadi orang yang suka berdoa, dan kita tak akan putus asa, senantiasa nak minta, sentiasa nak memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala sifat dia, Allah suka bila kita duk minta. Allah lagi kita suka minta kepada Allah Ta'ala dalam kehidupan kita, itu tanda Allah Subhanahu wa ta'ala sayang kepada kita. Tapi kalau kita tak suka perkara seumpama itu, kita anggap kecil doa ni, maknanya kita makin jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis cerita tu tuan-tuan, kita nak masuk sikit hari ni kisah Nabi Ishaq alaihi salam. Jadi kisah lain ni dalam Quran tak ada. Hak saya nak cerita hak pagi pada pagi ni kepada tuan-tuan ni ialah kisah yang diriwayatkan dalam Bible. Dalam Alkitab ada. Orang Kristian cerita, kita ambil tahu ialah kisah-kisah ni untuk kita membuat penilaian
Kerana para ulama kita yang tulis kisah-kisah qasasul Quran, qasasul anbiya ni, sebahagian daripada mereka nukilkan juga kisah ni masuk dalam kitab. Sebahagiannya menerima kisah tersebut, sebahagiannya menolak kisah tersebut. Ada yang menyerahkan kepada kita, kita nak terima ke tak, pulang pada kita. Sebab kisah-kisah seumpama inilah yang dipanggil Israiliyat, kisah yang bersumberkan daripada Bani Israel, yang Nabi bersabda, hadithu an Bani Israel wala haraj. Ceritalah kisah-kisah Bani Israel ini, tak apa cerita, tapi kita kena ada pertimbangan. Kalau kisah-kisah tersebut bertentangan dengan ajaran Islam, kita kena tolak. Kalau kita nak uji diri kita lah, bertentangan tak kisah kita nak dengar pada pagi ini, tuan-tuan. Kalau kisah tu tak bertentangan dengan ajaran Islam, terpulang pada kita, kita boleh terima ataupun kita boleh tak terima. Terpulang tuan-tuan ni. Kita nak kata betul, kita tak pasti betul ataupun tidak kisah tersebut. Okey. Kisah yang pertama nak ceritakan tuan-tuan begini. Tak marah tuan begini, tak apa nasihat gitu. Dia macam terawang-awang gitu. Yaitu Nabi Ishaq ni alaihi salam, dia ada anak. Setelah berkahwin, beliau dikurniakan 2 orang anak, iaitu yang pertama Yaqub. Yaqub kita kenal sebab Nabi Yaqub alaihi salam. Dan Nabi Yaqub ni tuan-tuan masa dilahirkan, dan Nabi Ibrahim dan tengok dia seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Dan dia ada seorang lagi anak bernama Aisu. Alif lam ain ya sa waw, Al-Aisu. Dia ada 2 orang anak ni tuan-tuan. Dalam Bible menyebutkan bahawa Nabi Ishaq ni yang dia paling sayang ialah Al-Aisu tu. Pasal hak sulung dia kata. Anak sulung dia sayang lebih. Tapi bini dia, isteri kepada Nabi Ishaq ni, sayang kepada Yaqub lebih. Sebab anak bongsu, mak dia sayang anak bongsu lebih. Okay. Mak sayang sebab anak sulung. Satu hari tuan-tuan, pada ketika Nabi Ishaq telah pun tua dan mata dia pada ketika itu dah pun buta, mata tak nampak. Dia teringin nak makan kambing dah seekor. Kambing hutan boleh nak makan. Jadi dia panggil anak dia yang dia paling sayang, iaitu Al-Aisu tu. Dia kata hampir tangkap ke ayah, kambing ni balik mai, masak, panggang, ayah nak makan dan ayah nak doakan keberkatan, dan ayah nak doakan semoga Allah bagi kepada keturunan kamu nanti kebaikan-kebaikan yang banyak. Jadi Aisu ni pun ayah dia suruh, dia pun pergi lah. Masa ayah dia tak ada, masa Aisu ni keluar, mak dia dengar tadi ni perbualan antara Aisu dengan Nabi Ishaq. Jadi dia tak mau, dia sayang kepada anak hak yang bongsu ni, iaitu Nabi Yaqub. Dia panggil Yaqub, kita hampir sembelih kambing kah? Kambing hak ada rumah kita pun tak bawa lah, sembelih. Buat mai, hang akan dapat doa daripada ayah hang nanti ni, iaitu daripada Ishaq. Pilah sembelih, masak apa semua, panggang. Kau tu tak balik lagi sebab dia pergi jauh. Balik setiap sembelih, masak apa semua, suaralah kepada ayah dia, kepada Nabi Ishaq. Aisu ni tuan-tuan dengan Nabi Yaqub, dia ada beza dia dari sudut tubuh badan dia apa. Suara belain satu. Kemudian dari tubuh badan, Aisu ni jenis badan bulu, apa mamak kan, bulu banyak tu. Sedangkan Yaqub dah, dia tangan dia lincin dengan tangan kita. Jadi masa piswar suar makanan kambing panggang tadi ni, suar-suar, ayah dia tanya, ayah dia bahasa pelik lah. Ayah dia tanya, ni siapa dia? Dia pun muhur.
Yaqub kata, saya Aisu. Dia pun apa tengok tangan tu berbulu. Tuan-tuan tahu pasal tangan berbulu juga? Pasal mak dia suruh pakai baju yang baju tu buat dengan bulu banyak tu ni. Dia pegang-pegang, dia kata as-sautu sautu Yaqub. Dia kata suara macam suara Yaqub, tapi tangan aku pegang macam tak betul lah pun. Jadi dia pun tertipu, dia pun doa lah kepada Yaqub tu. Doa supaya Allah bagi berkat kat dia, Allah bagi dia keturunan dia ramai nanti ni kan. Lepas tu tak lama lepas tu tuan-tuan, baliklah Aisu berburu pergi tangkap kambing pada jauh. Buat balik mai. Dia pun panggang, masak apa semua, mailah ke ayah dia. Bila sampai, ayah dia kata, tadi makan dah, dia kata. Dah lagi, dia kata, ni cik baru balik. Dia kata, dah. Barulah Aisu sedang, rupanya adik dia kecoh dia. Dia pakat dengan mak nak dapat doa anak tersebut. Doa ayah dia tu. Jadi berseterulah. Aisu marah tak kira lah kepada Yaqub sebab ambil doa yang sepatutnya dapat kat dia, tiba-tiba doa keberkatan yang penting tu dapat kepada Yaqub. Tu yang boleh dapat kat Yaqub, tak dapat kepada Aisu. Dia ubud nak bunuh. Okey lah. Takat tu cerita tuan-tuan boleh percaya lah tuan-tuan. Tu yang setengah ulama tak bagi kakai buat-buat ni cerita dia tuan-tuan. Cerita ni kita kena tolak. Walaupun ada dalam kitab-kitab. Dan ni ada dalam kitab, dia tak boleh kira ada dalam kitab betul belakang, tak boleh. Kita mengaji ni tuan-tuan supaya kita membina manhaj berfikir. Cerita ni kalau tak bertentangan tak apalah, tapi bila cerita ni ada unsur-unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam, kita kena tolak. Tak mana bertentangan dengan ajaran Islam ni? Satu, Nabi-Nabi ni boleh ke tuan-tuan ada sifat muhung ni tuan-tuan? Tak boleh. Ni muhung kan, pakak pula tu, pakak ke mak pun pemuhung, anak pun menipu, muhung nak dapat doa berkat tu. Ni Bani Israel tuan-tuan, keturunan mereka yang mengarang kitab-kitab ni disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memang terkenal sebagai bapa penipu dalam dunia. Muhung ni tuan-tuan, muhung sungguh. Dah lah tu muhung, mereka percaya lah tu. Mereka buat cerita muhung, lepas tu mereka percaya. Sampailah apa yang terjadi pada hari ini. Sebab tu kita orang Islam hari-hari semayang minta doa ke Allah Ta'ala, tak mau jadi macam Yahudi, puak Bani Israel jahat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita minta, ya Allah janganlah bagi kami jadi macam golongan yang dimurkai ini. Allah tak murka macam mana tuan-tuan? Cerita-cerita ni bukan syarat dalam Al-Quran saja kata mereka ni jahat. Bahkan dalam kitab mereka sendiri syarat dengan pembohongan dan penipuan yang tak habis-habis. Cerita Nabi ni jahat, menipu, muhung. Itulah kerja Bani Israel daripada dulu sampailah kepada hari ini. Tak berhenti-berhenti kejahatan-kejahatan yang ditunjukkan oleh mereka ni tuan-tuan. Okey, ada habis sikitlah cerita tu. Kemudian tuan-tuan, sambungan cerita tu lagi, ni semua ada dalam Bible lah cerita kat tuan-tuan ni. Bila Aisu marah, Aisu ugut nak bunuh Yaqub, mak dia kan sayang. Mak dia kata, hang tak boleh duduk sini, hang kena pindah pergi duduk Talin, kena pergi duduk Talin sat bagi abang hang tak marah sangat. Lepas tu mak dia pun cadangkan kepada dia supaya pergi ke Haran. Haran ni ialah tempat yang pernah Nabi Ibrahim duduk dulu sat. Kan Nabi Ibrahim alaihissalam dulu duduk di Ur. Kemudian Nabi Ibrahim pernah pergi duduk di Haran sat. Okey, di Haran ni tuan-tuan, ada pak menakan mereka di sana yang bernama Laban. Kita pergi duduk sana dan menikah dengan anak pak menakan, dengan pupu hampa di sana. Dia pun pergilah atas arahan daripada mak dia dan diperkenankan pada ketika itu oleh Nabi Ishaq sendiri. Bila dia pergi sana tuan-tuan, di tengah jalan, sampai di tengah perjalanan, dia tertidur di satu tempat. Tempat tu ialah di kawasan Baitul Maqdis sekarang ni.
Tempat tu ialah di Baitul Maqdis, yang pada masa tu tak ada apa lagi lah di kawasan tersebut. Dalam tidur tersebut dia bermimpi, fara'a fi naumihi dhalika mi'rajan, dia nampak anak tangga naik ke langit, mansuban minas sama'i ilal ard, daripada langit sampai ke bumi. Wa idzal malaikatu yas'aduna fihi wa yanzilun, daripada tangga tu dia nampak malaikat duk naik turun, naik turun, naik turun, ramailah para malaikat. War-Rabbu tabaraka wa ta'ala war-Rabbu ta'ala yukhatibuhu wa yaqul, tiba-tiba dia nampak Tuhan, nampak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan kata kat dia, inni saubariku alaika, aku akan berkati kamu wahai Yaqub, wa ukthiru dhurriyyataka, dan aku akan memperramaikan, membanyakkan zuriat-zuriat engkau, wa aj'alu laka hadhil ard, dan aku akan jadikan bumi ini tanah tempat dia tidur tu, iaitu tanah mana tu kan? Baitul Maqdis lah. Aku akan jadikan bumi ini milik kamu. Nampak ada orang Yahudi percaya tanah tu ialah janji Tuhan kepada mereka. Inilah cerita murung ni lah. Tapi mereka percaya, dan itu menjadi akidah mereka. Tuhan dah janji dalam mimpi ini, mimpi Nabi Yaqub, masa nak pindah pergi ke Haran tu, sampai tahun tu Tuhan kata kat dia dalam mimpi bahawa Allah nak bagi kat dia tanah ni adalah milik engkau, wa li'aqibika, dan kepada keturunan kamu, min ba'dika. Lepas tu Netanyahu tu, kalau tuan-tuan tengok ucapan dia lah. Dia kata ke orang-orang Palestin, dia kata mana nak cari dalam dunia ni baik lagu kami orang Israel ni, dia kata. Dia ngaku dia apa baik. Tanah ni tanah kami, dia kata. Sejak daripada 3,500 tahun dulu tu. Bukan baru ni hak kami. Dulu tu Tuhan janji nak bagi ni kepada Nabi Yaqub. Yaqub itulah Israel. Dan kepada zuriat kami lah, Tuhan ni milik kami. Tapi kami dengan rela hati membenarkan negeri kami ini yang telah dijanjikan sejak 3,500 tahun dulu, untuk kita kongsi bersama, duduk sama-sama dengan orang Palestin. Siapa jadi salah kalau pergi percaya cerita ni? Dia kata ni tanah kami. Tanah kami, kami yang izinkan supaya kita sama-sama duduk lah. Pada tahun 1948 dulu kami patah balik, kami ambil lagi tanah kami. Pada 14 ataupun 15 hari bulan Mei tahun 1948, kami dengan berbesar hati mengizinkan tanah kami ini kita duduk bersama-sama, dua negara dalam satu negara. 43% kami ambil, 43% milik kami, 57 tu ambil ke hampa. Tapi hampa orang Arab tak kenang budi, perang dengan kami. Lah kali lah tinggal tu lah 40 kali berapa? 40 kali 9 kilometer tu Gaza, Menanjung Gaza lah, ni tu lah. Tu pun kami bagi duduk, tiba-tiba pergi kacau kami. Nampak tak orang Yahudi fikir macam mana tu? Kita kena belajar juga lah macam mana cara mereka berfikir. Pada hari ini yang ada semangat Zionis ni, mereka pertahankan tu kerana akidah. Dia percaya ini tanah janji Tuhan kepada mereka. Tapi cerita tu betul tak tuan-tuan? Cerita daripada awal semua bohong, tuan-tuan. Cerita Nabi bohong. Lepas tu dia masuk cerita ni, dan cerita bohong ni dia percaya sebagai janji Allah kepada mereka melalui mimpi yang Allah bagi nampak kepada Nabi Yaqub dalam kisah yang kita baca ni, tuan-tuan. Lepas tu Nabi Yaqub dia jaga Lena ni, dia terjaga. Jadi bila dia jaga-jaga tempat tu, dia tak ingat kan, kita terlena satu tempat, mana lah orang ingat. Jadi ada satu batu tempat dia lena tu, dia tanah.
Dia tanda batu tersebut supaya nanti bila dia nak patah balik tempat yang Tuhan janji tu, tempat tu tempat dia tanda tadi, tempat dia mimpi tersebut. Dan dia berjanji pada ketika itu, dia bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala, kalaulah dia boleh balik semula ke tanah air dia dengan selamat, dia akan bina satu ma'bad, satu rumah ibadat, masjid lah kalau kita, kalau mereka kata temple kan, dia akan bina sebuah rumah ibadat di tempat yang dia tidur tadi, tempat yang dijanjikan oleh Allah untuk dia dan untuk zuriat dia tersebut. Tempat inilah di kemudian harinya dikenal sebagai nama Bait Il. Bait Il itu ialah Baitullah, rumah Allah, yang hari ini kita kenal tempat itu dengan nama Baitul Maqdis. Okay. Tak apalah, bila dia sampai di Haran, di tempat tujuan dia, di rumah pak penakan dia, dia pergi sana tuan-tuan, dia pergi berkenan pula kepada anak pak penakan dia yang kecil, yang bongsu, yang bernama Rahil. Nama pupu dia tu, dia berkenan tu nama Rahil. Jadi pak penakan dia ni ada dua orang anak perempuan. Seorang nama Layya, atau setengah apa nama, ahli-ahli sejarah baca Lia ke Layya ke, mana-mana sajalah, sebab tak ada baris. Ada dua orang anak, seorang nama Layya, seorang lagi nama Rahil. Rahil ni lah yang paling segak, yang paling lawa. Dia berkenal hak tu lah, berkenal hak lawa lah. Siapa pun mesti akan berkenal kepada hak yang lawa, hak segak ni. Jadi dia pun minta kat pak menakan dia nak menikah dengan sepupu dia. Pak menakan dia pun setuju dengan syarat, hang kena kerja dengan aku selama 7 tahun. Pelihara kambing-kambing aku 7 tahun, baru aku bagi menikah dengan anak aku tersebut. Jadi dia pun setuju, dia kerjalah. Setelah cukup 7 tahun tuan-tuan, dia pun bagi menikah. Tapi pak menakan dia tipu dia sikit tahun tu, iaitu dia duk nak kepada hak bongsu, hak segak ni. Tiba-tiba pak menakan dia pergi bagi menikah dengan Layya, hak kurang segak tadi ni, hak yang dia tak mau tu. Nikah dah. Entahlah macam mana, wallahu a'lam, tapi silap menikah dengan orang lain. Buka-buka tengok orang lain, marahlah dia kan. Dia pun kata kat pak penakan dia, pak penakan dia, bukanlah aku nak tipu hang, dia kata, tapi aku buat lagu ni sebab bukan sunnah kami di kawasan ini, bukan menjadi kebiasaan kami di kawasan Haran ni untuk langkah bendui. Dia macam orang Melayu juga, orang kan, dia ada istilah langkah bendui tu, tak boleh pantang tok nenek depa langkah-langkah bendui ni. Kok mana pun hang kena menikah juga dengan hak sulung, tak boleh pergi menikah dengan hak nombor 2 dulu. Dia kata nak buat macam mana? Cek nak saya nak hak yang Rahil juga. Boleh. Hang kena kerja lagi 7 tahun, kemudian baru aku bagi menikah dengan Rahil. Dia pun setuju. Kerjalah lagi sampai 7 tahun, dapatlah dia menikah dengan Rahil. Okeylah tuan-tuan, dapatlah dua-dua. Jadi kemungkinan wallahu ta'ala a'lam, kalau tang ni kisah tu benar. Sebab cerita ni tuan-tuan, ada setengah betul, ada setengah tak betul. Dia bercampur-campur sebab orang Yahudi dulu dia ubah kitab-kitab ni. Dan sebab tu para ulama masukkan juga cerita ni. Sebab dalam tu ada betul, ada tidak, tuan-tuan. Tapi dia bercampur-campur. Lepas tu bila nikah tuan-tuan, dengan Layya ni dapat anak sampai 6 orang. Dengan Layya, hak yang dia tak mau tadi ni, bila jadi bini dia, dia terimalah juga. Dia dapat anak seramai 6 orang. Dengan Rahil, seorang pun tak dapat anak. Hak dia sayang ni tak dapat anak. Buat macam-macam lah. Usah ambil ubat, tanah ambil ubat, ni tak mau nak boleh anak juga, tuan-tuan. Pada ketika itu Rahil ni tuan-tuan, dia ada seorang hamba yang bernama Balha. Rahil hadiahkan hamba dia ni untuk dinikahi oleh Yaqub. Dapat 2 orang anak. Layya pula tengok-tengok, bagi apa nama, bagi hamba dia no. Dia pun bagi juga hamba dia yang bernama Zulfa. Bagi-bagi, dapat 2 orang anak. Berapa orang nak tuan kira? Anak dengan Layya berapa orang? 6. Lepas itu hamba Rahil nama Balha dapat 2 orang anak, jadi 8. Lepas itu Layya dah hadiahkan hamba dia juga yang nama Zulfa tadi ni
dapat 2 orang lagi anak kan, jadi berapa? 10 dah. Lepas tu dengan Rahil ni tak dapat anak juga, tapi Nabi Yaqub dan juga isteri dia Rahil ni doa minta ke Allah Subhanahu wa taala juga anak. Akhirnya Allah bagi juga anak 2 orang, iaitu yang pertama bernama Yusuf, yang akhirnya Allah Ta'ala lantik menjadi Nabi Yusuf alaihi salam, dan yang keduanya ialah Bunyamin, adik kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi jumlah ni jadi berapa orang semua tuan-tuan? Jadi 12 orang. Yang ni lah yang jadi cerita keturunan Nabi Allah Yaqub alaihi salam ni. Jadi 12 orang anak tu daripada cerita yang kita sebutkan tadi ni tuan-tuan. Jadi kisah ni tuan-tuan, walaupun ada macam betul juga sikit-sikit, ada kita dengar macam tak menasabah, ada sikit sebanyak yang ada dalam tu, tapi inilah yang dipercayai oleh orang-orang Kristian, yang dipercayai oleh orang-orang Yahudi, yang kita hanya dituntut untuk percaya bahawa Nabi-Nabi yang Allah Subhanahu wa ta'ala utuskan ni, kalau ada benda tak kena dengan duk terima, kita kena tolak bang, dengan duk pakai. Cuma kita tahu nama Nabi kita Nabi Ishaq, dapat anak nama Nabi Yaqub alaihi salam. Mereka ni Allah lantik menjadi Nabi kepada umat mereka. Dan kita juga tahu bahawa Nabi Yaqub ni nama dia Israel, dan dia ada 12 orang anak. Kita takat tu saja yang kita dituntut untuk beriman. Hak mana hak ada dalam ni, kita tak dituntut untuk beriman kepadanya tu. Sekadar tahu. Kalau tahu tak tahu pun tak apa, tahu pun taklah menambahkan sebarang faedah yang besar sangat dalam agama. Cuma kita tahu kepercayaan orang lain terhadap Nabi yang kita imani dengan nama Nabi Yaqub alaihi salam tersebut. Tu saja yang kita boleh ambil daripada kisah ni. Sebab apa tuan-tuan? Dalam bab ni lah saya sendiri tuan-tuan rasa berat nak percaya kisah ni. Sebab apa? Dia akan menimbulkan salah faham terhadap Nabi Yaqub alaihi salam. Kan kita baca tuan-tuan, Nabi Yaqub nanti kita akan baca cerita Nabi Yaqub pula dengan Nabi Yusuf alaihi salam, sebab dia bercampur kisah tersebut. Kan Nabi Yaqub sayang kepada Yusuf. Itu semua orang tahu. Dalam Quran pun sebut dia sayang sangat kepada Nabi Yusuf ni. Sebab dia sayang tu fitrah manusia lah, sayang kepada anak kecil. Mestilah, sebab masa tu Bunyamin belum ada. Anak yang paling kecil ialah Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi dia sayang lebih lah. Kalau nak kait dengan kisah ni tuan-tuan, dia jadi buruk terus nama Nabi Yaqub alaihi salam. Tak buruk lagu mana tuan-tuan? Pasal apa yang dia sayang sangat, nak sangat kepada Nabi Yusuf? Sebab mak dia segak. Dia pergi turun kan. Hak yang layar ni memang tak segak. Dalam kitab dia pun memang sebut terus, kata layar ni memang tak segak. Tu yang dia tak kenal tu. Jadi bila anak-anak mak tak segak ni, Nabi Yaqub korang sayang sikit. Ni betul benda yang tak betul tentang para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita baca cerita Nabi sayang kat Usamah bin Zaid bin Harithah. Usamah ni putih ke hitam tuan-tuan? Usamah hitam. Usamah ni hitam. Ayah dia putih. Ayah dia nama Zaid. Zaid bin Harithah yang menjadi anak angkat Nabi SAW. Zaid kutlah sebab dia orang segak. Nabi sayanglah kat dia. Tapi bila mai kat Usamah, sebab nikah dengan Ummu Aiman, jadi anak tu jadi gelap, jadi hitam. Nabi sayang tak kat dia? Sayangnya Nabi SAW kepada Usamah ni sampai semua para sahabat tahu. Bukan takat para sahabat Nabi, hak musuh-musuh Nabi yang belum Islam pun tahu. Nabi kalau dengan Usamah, Nabi sayang sungguh. Sampai diberi gelar kepada Usamah ni Al-Hibbu, Ibnul Hibbi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sangat disayangi oleh Rasulullah. Anak kepada orang yang sangat dikasihi oleh Rasulullah. Ayah dia Nabi sayang. Mak dia Ummu Aiman, yang Nabi pernah kata apa? Ummi ba'da ummi. Ummu Aiman ni ialah ibuku setelah ketiadaan ibuku. Dialah yang jaga aku, dia ialah yang pelihara aku. Sebab tu Nabi sayang sangat kepada Usamah bin Zaid ni. Walaupun dia hitam, bukan kerana rupa parah dia, tak. Nabi bukan pilih macam tu.
Nabi-Nabi kalau seperti digambarkan dalam kitab-kitab orang-orang Bani Israel, semuanya kena segak, kena lawa, kena hitam, kena putih. Dia gambarkan Nabi-Nabi ni dengan keadaan macam yang Nabi ni tak ada kelebihan pada manusia-manusia lain, pada takwa ni tak ada. Macam yang kita teruk pada kita lagi ada. Jadi sebab tu kisah-kisah yang digambarkan ni tuan-tuan, walaupun ada dalam kitab-kitab, jangan kerana hanya ada dalam kitab kita pun percaya kisah-kisah seumpama ini. Sengajalah mungkin ditulis oleh para ulama kita, kisah-kisah seumpama ini dimasukkan supaya kita dapat menilai yang mana yang benar dan yang mana yang salah daripada kisah-kisah yang diceritakan kepada kita ni tuan-tuan. Jadi itu sahajalah kisah berkenaan dengan Nabi Ishaq yang Allah Subhanahu wa ta'ala kisahkan kepada kita dalam Al-Quran, dan sikit kita tambah pada hari ini untuk pengetahuan kita, iaitu kisah berkenaan Nabi Ishaq yang dimuatkan oleh Ahlul Kitab dalam kitab-kitab yang mereka imani, iaitu dalam kitab yang daripada dakwa itulah Taurat yang ada pada hari ini. Dan cerita ni semua adalah kisah-kisah yang palsu untuk memburukkan nama baik para Nabi. Akhir sekali, thumma marida Ishaq alaihi salam, kemudian Nabi Ishaq akhir hayat dia sakit, jatuh sakit, wa mata, dan kemudian dia pun wafat, meninggal dunia, an 180 sanatan, ketika berusia 180 tahun. Wa qila dafanahu ibnahu al-Is wa Yaqub ma'a abihi Ibrahim al-Khalil, dan dikebumikan, dikatakan dikebumikan oleh kedua-dua orang anaknya Al-Is dan juga Yaqub bersama dengan tuan mereka iaitu Nabi Ibrahim alaihi salam di Baitul Maqdis yang ada ni. Dan Nabi Nabi Yaqub alaihi salam akhirnya menunaikan janji dia untuk membina ma'bad, membina rumah ibadat iaitu Al-Aqsa yang ada pada hari ini, menurut satu riwayat yang sebahagian ulama berpendapat bahawa Baitul Maqdis ini didirikan dan dibina oleh Nabi Yaqub alaihi salam. Wallahu a'lam. Nah tuan-tuan, akhir sekali lah sebelum kita berhenti ni dalam beberapa minit ni, tuan-tuan, bila kita balik pada apa yang terjadi pada hari ini di bumi Palestin, kita orang Islam tak percayalah. Cerita tadi, cerita janji Tuhan bahawa Baitul Maqdis tu adalah milik orang Bani Israel. Daripada tadi janji Tuhan kepada mereka. Daripada cerita yang kita baca awal, kita tahu cerita ni cerita bohong, cerita yang direka-reka oleh mereka untuk membenarkan lah ni pendudukan mereka di Baitul Maqdis tersebut. Yang benarnya tuan-tuan ialah tanah bumi ni Allah Ta'ala janjikan kepada mana-mana hambanya yang salih. Allah bagi kepada siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Dan Bani Israel tak pernah menduduki tanah tersebut yang menjadi hak mereka kekal sampai selama-lamanya tuan-tuan. Mereka pernah duduk sat di Baitul Maqdis. Zaman Nabi Yusuf alaihi salam, semua keturunan ni tuan-tuan pindah. Mereka hijrah, tinggal tanah mereka ni, pergi duduk di Mesir. Kerana Nabi Mesir penguasa di bumi Mesir. Pakat-pakat pindah, adik-beradik semua pakat pindah pergi duduk sana. Sebab Nabi Yusuf AS masa tu Menteri Kewangan, dan mereka dimuliakan di sana sehinggalah kewafatan Nabi Yusuf AS. Lepas tu bila naik pemerintah yang seterusnya pula, naik kerajaan Fir'aun yang ada, main kisah Nabi Musa AS kan, mereka kena tindah teruk, mereka dijadikan hamba abdi sehingga akhirnya diselamatkan oleh Nabi Musa, buat balik main ke Baitul Maqdis mula. Tu pun tunjuk keras kepala mereka bila nak masuk, nak tawan Baitul Maqdis. Mereka kata kami tak mau masuk. Pilah idhhab anta wa rabbuka faqatila, pilah engkau pergi perang dengan Tuhan kamu, lawan dengan kaum Jabbar yang ada dalam tu. Dia punya bantah ni, Allah sesatkan dia puluh-puluh tahun, 40 tahun di tanah padang pasir. Jadi mereka tak ada janji-janji yang mereka dakwa tu semua adalah karut marut. Bahkan bumi Palestin ni bersilih ganti. Saat dikuasai oleh bangsa tu, saat lagi dikuasai oleh Rom. Di zaman Islam, zaman Sayyidina Umar berjaya tawan kota Baitul Maqdis di bawah pimpinan
Abu Ubaidah Al-Jarrah. Jadi begitulah silih ganti. Tanah tu tak ada hak siapa, hak yang kita nak dakwa ni hak kami, tak ada, tuan-tuan. Sehinggalah yang kita sedar-sedar, tuan-tuan, tanah itu adalah tanah umat Islam di zaman kerajaan Uthmaniyah dulu ni. Ratusan tahun pada zaman Saidina Umar sampai telah kejatuhan kerajaan Uthmaniyah tahun 1924. Semua tu tanah tu adalah tanah milik umat Islam. Dan ada juga orang Yahudi, tahu tu bukan tak ada, adalah beberapa orang yang duduk tempat tu. Pada masa tu, tuan-tuan kena tahu bahawa orang-orang Yahudi ni duduk merata ceruk di dunia. Ada yang duduk di Argentina, ada yang duduk di Switzerland, ada yang duduk di Austria, ada yang duduk di Hungary, ada yang duduk di Rusia, ada yang duduk di Jerman, di Britain. Duduk bertaburan, satu bangsa yang Allah hina daripada dulu sampai zaman moden ni. Duduk bertabung, tak ada negara. Jadi bila mereka kena tindas tu sebab kejahatan mereka atas muka dunia ni, tuan-tuan, masa itulah timbul idea macam mana nak buat supaya kita ada sebuah negara. Adalah seorang tokoh mereka, Theodor Herzl, tulis satu buku. Buku dia tu bertajuk The Jewish State, negara Yahudi. Dalam itulah dia mendambakan wujudnya sebuah negara Yahudi untuk nak bagi mereka ni tak kena tindas dah. Tahun 1897, kesan daripada buku tersebut, mereka bentuk satu organisasi Yahudi dunia, nama dia World Zionist Organization di Switzerland 1897, dan Theodor Herzl dilantik sebagai pengurusi ataupun presiden kepada pertubuhan yang ditubuhkan ini. Jadi daripada tarikh itulah, tuan-tuan, mereka usaha siang malam. Nah, yang penting, yang pertamanya mesti jatuhkan kerajaan Uthmaniyah. Sebab kerajaan Uthmaniyah ni lah penghalang utama daripada mereka nak capai tujuan dan matlamat mereka nak menubuhkan negara Yahudi pertama di bumi Palestin. Sebab mereka dah usaha. Mereka pergi jumpa Sultan Abdul Hamid Al-Thani, jumpa pujuk dia, nak bayar duit kat dia, lunaskan hutang-hutang kerajaan Uthmaniyah. Tapi Sultan Abdul Hamid Al-Thani dengan tegas menolak tuntutan pihak Yahudi tersebut. Sultan Abdul Hamid kata, aku rela mati daripada menyerahkan bumi tanah umat Islam ni, jual negara Islam ni kepada kamu. Pemarah. Sehingga akhirnya tak lama lepas itu Sultan Abdul Hamid digulingkan daripada takhta dan kekuasaan dia. Jadi akhirnya mereka pakat dengan Britain setuju untuk nak bagi tanah Palestin ni kepada orang Yahudi. Akhirnya bila tumbang kerajaan Uthmaniyah tahun 1924, masa itulah mereka atur strategi lagu ni. Akhirnya tahun 1948 secara rasminya British mengisytiharkan bumi Palestin diberikan secara rasmi kepada orang-orang Yahudi dengan dakwaan mereka bahawa itu adalah bumi yang telah dijanjikan Tuhan kepada kami. British percaya, pi terima, pi bagi bumi Palestin paruh diberikan kepada Yahudi, selebihnya dikekalkan milik orang-orang Islam. Jadi pertarungan ni, tuan-tuan, daripada tarikh tersebut sampailah terjadi pada hari ini. Orang Islam, akidah kita, mereka main rampas tanah air kita. Sebenarnya hak mereka main buat semua tu, tuan-tuan, ialah ke arah nak membenarkan janji Nabi kita SAW, iaitu Nabi kata apa, tuan-tuan, ni akhirah lah, iaitu Nabi kata kat kita lama dah, tuan-tuan. Nabi kata, la taqumus sa'atu hatta yuqatilal muslimuna al-yahud. Kiamat ni, Nabi kata, tidak akan terjadi sehinggalah orang-orang Islam akan membunuh, akan memerangi orang Yahudi, dan pada ketika itu orang Islam akan menang. Orang Yahudi akan lari bertempiaran. Ada yang bersembunyi di sebalik batu, ada yang akan bersembunyi di sebalik pokok. Tapi pada ketika itu ada keajaiban yang akan terjadi, iaitu Nabi kata masa tu batu yang mereka bersembunyi di belakang batu tersebut, batu tu akan kata, ya Muslim, wahai orang Islam, mai ni belakang aku ni ada orang Yahudi yakhtabi'u min warai, ada orang Yahudi duduk bersembunyi di belakang aku ni, ta'al faqtulhu, mai bunuh buang dia.
Mereka sembunyi belakang pokok. Pokok pun akan kata lagu tu juga, wahai orang Islam, ni belakang aku ada orang Yahudi duk sembunyi ni, main bunuh buang dia. Orang Islam pun main bunuh orang Yahudi tersebut. Ni menggambarkan tuan-tuan, masa tu orang punya meluat kat Yahudi ni tuan-tuan, meluat sungguh-sungguh. Bukan tak ke orang meluat, pokok pun meluat, batu pun meluat. Lah pun kita boleh tengok tuan-tuan kan. Kita boleh tengok lah ni orang-orang barat kan. Kita boleh tengok dalam TikTok lah, dalam apa kita boleh tengok orang-orang barat mula membaca Al-Quran, mula mengenali Yahudi, sampai mereka pun tak boleh terima orang Yahudi. Hatta orang-orang Yahudi sendiri pun meluat dengan orang-orang Zionis yang ada ni kan. Dan orang kadang-kadang pelik, waktulah orang nak baca Quran, waktulah orang nak mengkaji tentang Islam. Jadi semua ni tuan-tuan nak bawa kepada akhir sekali. Hak Nabi kata tu akan jadi, ya akan jadi. Tapi bila kita tak tahulah, kita hanya kena terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akidah kita berdasarkan apa yang ada dalam Al-Quran dan juga apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu dengan kalau kita baca hadis ni, katalah 100 tahun dulu baca hadis ni, nak bunuh orang Yahudi lagu mana di Palestin, satu sekor Yahudi pun tak ada kan. Tapi dia pun sendiri yang sanggup bayar, sanggup pergi kianat, nak pergi ambil juga lah. Sebenarnya betul lah, hak Nabi kata tu betul lah, tak lama dah. Tapi bila hak tu duduk dalam ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hak Nabi kata, Nabi tidak pernah berdusta, yakinlah kemenangan tu akhirnya akan menjadi milik umat Islam. Jadi rasa saya takat tu lah kot kuliah kita pada hari ini berkenaan dengan Nabi Ishaq alaihi salam. InsyaAllah pada pertemuan yang seterusnya kita akan sambung dengan Nabi Lut alaihi salam pula. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna fahman wa 'ilman wa 'amalan salihan. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم عليك باليهود ومن والاهم، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين.